Seterusnya kita ke Sarawak. Peranan media pada masa sekarang diperlukan dalam pembinaan negara bangsa. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang hari ini dan kita ikut saja langsung bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Pembinaan negara bangsa memerlukan profesionalisme pengamal media dalam menyebar luas maklumat yang berfikiran ke hadapan dan betul. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian, berbeza 50 tahun lalu, media sekarang perlu lebih proaktif terutama bagi mengatasi perkembangan berita palsu yang mudah disebar menerusi media sosial. Jelasnya, cabaran media sekarang lebih rumit dengan kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang mula memberikan gambaran dan penulisan yang mampu memberi pengaruh kepada orang ramai. Justeru, beliau menyeru pengamal media di Sarawak supaya memainkan peranan masing-masing, terutama dengan menyebar nilai-nilai Sarawak dalam isu otonomi pendidikan dan kesihatan. Usaha ini katanya akan meninggalkan legasi yang mampan kepada generasi akan datang selepas tahun 2030. Dato' Amar Dr. Sim berkata demikian pada Malam Media Anjuran Persatuan Wartawan Bahagian Kuching, KDJA di Kuching. Hadir sama pengerusi KDJA, Roni Teo dan 200 pengamal media dari pelbagai agensi di Sarawak. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak menyasarkan untuk meneroka penyelesaian alternatif dan strategi antara rangkaian untuk merangsang pertumbuhan ekosistem digital dan telekomunikasi. Ke arah itu, Menterinya Datuk Seri Julahi Narawi mengetuai delegasi pada Kongres Dunia Mudah Alih 2024 MWC 24 semalam di Barcelona, Sepanyol. Menerusi kenyataan medianya, beliau berkata kongres tersebut adalah acara terbesar dan paling berpengaruh dalam sektor ketersambungan dan komunikasi mudah alih disertai oleh profesional dan pemain industri. Pihaknya berhasrat untuk mendapatkan pandangan tentang teknologi dan inovasi terkini serta melibatkan diri dengan peneraju industri. Delegasi itu menyasarkan untuk menjalin kerjasama yang akan meningkatkan dengan kriteria transformasi digital di Sarawak yang sejajar dengan salah satu pemboleh ubah ke arah pertumbuhan ekonomi. Menurut Datuk Seri Julaihi lagi, pihaknya turut mengetengahkan inisiatif ekonomi digital Sarawak dengan melancarkan Gerai Sarawak yang dikenali sebagai Ruai Sarawak MWC 24. Ruai Sarawak mempamerkan inisiatif ekonomi digitalnya yang digariskan dalam rangka tindakan ekonomi digital Sarawak 2030 bagi menonjolkan komitmen untuk memacu inovasi dan memupuk pertumbuhan dalam lanskap digital. Pada masa yang sama, Ruai Sarawak berfungsi sebagai platform mempromosikan peluang pelaburan sejajar dengan agenda digital Sarawak. Dengan tumpuan kepada inisiatif digital dan penyelesaian mampan, Sarawak menyasarkan untuk meletakkan dirinya sebagai pemain utama dalam ekosistem teknologi mudah alih di Malaysia dan di peringkat global. Baik, persatuan-persatuan di negeri ini dinasihatkan untuk membelanjakan dana tahunan yang diberikan kerajaan negeri dengan baik dan menyediakan satu laporan ringkas berkaitan penggunaannya. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu penyediaan laporan itu adalah satu kemestian bagi memastikan ia digunakan dengan betul. Ujarnya setiap dana yang disalurkan adalah untuk membantu persatuan dalam penganjuran aktiviti tahunan mereka. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa majlis penyerahan Geran Belia dan Sukan 2024 di Kuching. Tambahnya, sekiranya dana tidak mencukupi, persatuan dialu-alukan untuk menyediakan kertas kerja untuk penganjuran sesuatu acara kepada kementeriannya untuk pertimbangan. Sebanyak 43 persatuan belia dan sukan menerima peruntukan berjumlah lebih 1.6 juta ringgit. Kebakaran tanah gambut dan berluka di Kampung Banting Jalan Kuala Lawas di Lawas dijangka dapat dipadam sepenuhnya petang ini atau esok. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata, setakat pagi tadi hanya tinggal 10 ekar daripada 70 ekar kawasan yang dilaporkan terbakar masih belum dipadamkan.
Jelas beliau, pasukan bomba melakukan pendekatan total knockout dalam pemadaman kebakaran tersebut bagi memastikan kawasan yang sukar diakses oleh jentera berat dapat dipadam menggunakan kaedah waterbombing. Katanya pesawat udara telah digunakan untuk pengeboman dari udara sepanjang 2 hari operasi di kawasan yang sukar diakses selain membuat takungan air bagi melakukan total flooding di kawasan yang berdekatan dengan jalan. Kita telah gunakan check dam, kita buat takungan air lah, dan kita gunakan unit excavator untuk menggali tanah gambut dan terus buat total flooding lah. Dan saya jangkakan dalam hari petang ini ataupun esok lah kita akan dapat memadami kesemua. Jelas Datuk Khairuddin, masalah accessibility serta kedalaman kebakaran sehingga 10 kaki di tanah gambut yang lembut selain operasi terpaksa dihentikan pada 11 malam antara kekangan yang dihadapi lebih 80 anggota di lapangan dalam memadam kebakaran yang dilaporkan sejak 20 Februari lepas. Pengarah itu ditemui selepas majlis makan tengah hari bersempena Tahun Baharu Cina di Ibu Pejabat JBPM Sarawak di Kuching hari ini yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian. Jualan agro madani anjuran Fama dengan kerjasama Lembaga Pertubuhan Peladang dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Cawangan Bintulu menjamin ketersediaan bekalan agro makanan dalam memberi pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan bekalan agro makanan pada harga berpatutan. Melalui program jualan tersebut, komoditi jualan diperluaskan meliputi produk segar dan barang kawalan dengan menawarkan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran. Dalam pada itu, tinjauan kru RTM mendapati rata-rata orang ramai yang berkunjung ke program itu sangat berpuas hati dengan harga yang ditawarkan dan berharap program seumpama itu akan diteruskan pada masa akan datang. Alhamdulillah lah, kami bersyukur juga lah kepada kerajaan Madani kena beri peluang untuk rakyat berbelanja. Kalau ikut dalam masa apa kata orang, masa tu kan ekonomi sedang turun. Untuk lagi pun kita orang Islam akan menyambut bulan puasa. So, sesuai lah dengan program itu. Kami harap setiap tahun dah ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan sekali lah. Dapatlah yang membantu kami pengguna dengan harganya jual ada package kan. Macam beras sekali dengan tepung, gulanya jual package dengan harga RM20 macam ya. Yalah, dapat je membantu golongan macam yang si berapa pendapatannya kan. Minta pihak kerajaan terus membuat penjualan seperti itu lah di masa akan datang dan kerap kali disebabkan masa tu memang tiga jenis yang untuk usahawan yang suka mendapat ialah telur, minyak dengan gula. Majlis Perbandaran Sibu telah memasang sebanyak 110 buah stesen perangkap penyebaran auto di Pasar Sentral Sibu sebagai langkah kawalan tambahan bagi menangani masalah nyamuk Aedes di kawasan pusat Bandar Sibu. Menurut pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, Clarence Ting Ing Ho, stesen perangkap penyebaran auto atau Auto Dissemination Device ini merupakan satu alat yang direka untuk menarik dan mengumpan nyamuk Aedes yang mencari tempat untuk bertelur. Jelasnya nyamuk dewasa yang tercemar selepas bersentuhan dengan formulasi racun serangga dalam perangkap ini akan menyebarkan ke tempat pembiakan yang lain dan membunuh populasi jentik-jentik. Seterusnya menyekat perkembangannya menjadi nyamuk dewasa. This is to collect data right now on the dengue situation, the dengue mosquito lah, in and around this. We're trying to reduce the number. So, if this is successful, what we will do is that we will bring all this to our other markets in Sibu lah. Beliau ditemui media ketika melancarkan program pemasangan perangkap itu di Pasar Sentral Sibu. Tambahnya, usaha ini perlu bagi mengurangkan risiko pengunjung Pasar Sentral itu daripada terkena jangkitan wabak denggi. MPS merupakan majlis perbandaran pertama di Sarawak yang melaksanakan program ini. Amalan kerja yang cekap, efisien dan amanah hendaklah disematkan sebagai asas jati diri setiap penjawat awam dalam mengalas tugas dan tanggungjawab. Demikian saranan Residen Bahagian Seri Aman Abang Muhammad Porkan Abang Budiman kepada penjawat awam dalam memastikan setiap perancangan kerajaan negeri terlaksana.
Katanya, budaya kerja sedemikian bukan sahaja identiti pejabat awam yang cemerlang, malah akan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap prestasi kerajaan sedia ada. Tambahnya, kejayaan atau kegagalan pelaksanaan sesuatu dasar atau keputusan yang dibuat oleh kerajaan juga bergantung kepada penjawat awam. Abang Muhammad Porkan berucap pada Majlis Sanjung Budi Lambaian Kasih di Sri Aman. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan timbalan residen bahagian Sri Aman yang baharu iaitu Charlie Keling menggantikan Elvis Didit yang berpindah ke Kementerian Pengangkutan Sarawak. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Sahi untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih.